Bismillahirrahmanirrahim. Kuman mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alright. Woi, mana Farah? Farah ada tak? Farah kan rajin on ni. Mana Farah ni, Fat? Fatia, mana Farah? Tahu. Tak tahu tadi Admax masuk tak? Masuk tapi dia, Masuk. tadi tidur. Time admit tadi. Oh, ya. Saya kejut dia. Ha? Oh, ya ke? Tak Dah, apalah. dah Tak kejut, apa. dah, Kita dah terus kejut. tak? Tak apa. Kita teruslah sebabnya satu kita dah buat recording kan. So nanti boleh tengok lah. Right. So kita teruskan tau. Hari ni kita nak belajar mengenai apa? Hari ni kita ulang lagi sekali. Kita nak belajar pasal pembentukan gamet. Kalaulah saya sempat, saya akan masuk terus pasal proses persenyawaan, pendebungaan dan persenyawaan. Hari tu kita dah belajar pasal struktur bunga. Kita dah belajar dalam bunga ni ada organ pembiakan jantan yang kita kenali sebagai stamen. Stamen terdiri daripada AF, enterfilamen. Okey, kemudian kita ada organ pembiakan betina yang kita panggil sebagai carpel. Para masuk panjang umum. Okey, so carpel ni terdiri daripada, awak ingat yang perempuan P, organ betina P, carpel. So carpel terdiri daripada SS, OO. Okay, Jimmy dah masuk. Okay, now kemudian kalau organ pembiakan jantan dia terdiri daripada AF. So daripada AF ni yang kita akan bincang lebih adalah enter. Sebab dalam enter ada apa? Dalam enter ada apa? Dalam enter ada apa? Gamet. Dalam enter ada gamet. So gamet tu letaknya dalam bunga. So dalam ni ada gamet. So senang kata saya ulang slow-slow. Kita cerita pasal bunga. Dekat dalam bunga ada organ pembiakan jantan yang kita kenali sebagai stamen. Organ pembiakan betina kita kenali dia sebagai carpel. Dalam organ pembiakan jantan kita ada AF, enter dengan filamen. Tapi kita akan terangkan lebih khusus dekat bahagian enter. Sebab dalam enter ini, Hai Zafir, Assalamualaikum. Okay, now. So dalam enter ni ada bunga. Okay, dalam bunga ada gamet. So yang ini. So ini kita akan terang banyak kali. Enter. Kemudian dalam pembiakan betina, organ pembiakan betina namanya adalah carpel. Dalam carpel dia terdiri pada stigma, stil dan ovari. Now, yang kita akan terang lebih adalah kita akan terang mengenai ovari. Dalam ovari ada ovule. Dalam ovule ni ada pundi embrio. Dalam pundi embrio nanti ini ada gamet betina. So yang hari ni kita nak cerita mengenai dalam ovari ada ovule. Dalam ovule ada pundi embrio. So daripada ovule ni kita nak cerita macam mana pundi embrio ni terlibat dalam pembentukan gamet betina. Okay, so far okay? Right. So hari tu kita cakap gamet. Hello. Hello, siapa lagi? Oh, okay. Siapa lagi? aku yang Kenapa stop ni? takut betul. Aku fikir aku. Ni. Okay. Right. Sebab saya ulang lagi sekali tau. So, kita nak cerita pasal gamet. Okay, gamet tu dihasilkan untuk gamet jantan, dia dihasilkan dekat enter. So, kenapa dihasilkan dekat enter? Sebab dalam enter ada pundi embrio. So, hari ni ada ingat tak? Ni, pembentukan bunga dan pembentukan pundi embrio. Dalam bunga, nanti kita dalam bunga ni, nanti dia akan jadi butir bunga. Dalam butir bunga,
Nanti kat sini ada gamit jantan. Okey, gamit jantan. Kalau pundi embryo ni nanti dalam pundi embryo ni nanti ada gamit betina. So this one cerita dia. Cerita dia sebenarnya, isu dia, cerita dia, kita nak cerita macam ni. Enter, dalam enter ada berapa lobule? Satu enter ada berapa lobule? Lobule ni macam kompartmen, dia ada 4 ruang. Dia ada ruang. Apakah dalam enter ada ruang yang kita kenali sebagai Lobul. lobul. Okey. Dalam lobul ni ada pundi embryo. Pundi embryo pula. Pundi dia bunga. Pundi dia bunga. Saya susahlah bila ada distraction ni. Saya cakap pun dah tak betul. So saya ulang tau. Enter ada 4 lobul. Setiap lobul ada pundi. Dia bunga. Dalam pundi, nama pun pundi. Pundi tu sek tau. Pundi tempat orang simpan apa-apa bahan. Dalam pundi ni, pundi dia bunga ni, dia ada banyak butir dia bunga. Kita nak bayangkan butir dia bunga ni, butir dalam ni, kita nak cerita macam mana pundi dia bunga ni boleh membentuk butir dia bunga. Kita nak cerita pasal bunga ni belum matang tau. Macam mana bunga tu matang, dia akan jadi butir bunga. So far okay So saya ulang. 6. Saya ulang lagi sekali. Enter ada 4 lobul. Dalam lobul ada pundi dia bunga. 6. Dalam pundi dia bunga ni, dia ada beratus-ratus. Okay, right. Dalam dia bunga ni, dalam pundi dia bunga, dia ada sel induk dia bunga ataupun sel induk mikrospora. Saya nak bayangkan sel induk dia bunga dengan sel induk mikrospora ni adalah butir dia bunga tak matang. Dia belum matang. So dalam pundi ni ada sel-sel yang tak matang yang kita panggil dia sebagai sel induk dia bunga ataupun nama lain dia adalah sel induk mikrospora. So cerita dia mula daripada ni tau. Daripada seed, sel induk dia bunga ataupun sel induk mikrospora. So ni satu kan. Dia akan mengalami apa? Meiosis. Yes, dia akan mengalami meiosis. Awak ingat meiosis berlaku 2 kali. Meiosis pertama hasilkan 2 sel anak. Meiosis kedua akan menghasilkan 4 sel anak. So saya nak bayangkan macam ni. Kenapa meiosis tu dia boleh hasilkan 4? Sebab pembahagian sel tu berlaku 2 kali. Kali pertama 2 sel anak. Kali kedua dia akan jadi 4. So dia akan menghasilkan meiosis. Okay, saya nak bagi kat Farisha ni. Nak ingatkan balik. Okay. Nah, sebab Farisha tak belajar kan. So meiosis ni adalah proses pembahagian sel 2 kali. Sebab tu dia akan menghasilkan 4 sel anak. 4 sel anak ini kita kenali dia adalah sebagai tetrad. Saya nak cerita kenapa dia panggil tetrad sebab semua bentuknya sama. Dia macam kembar 4 tau. So bila dia kembar 4 bentuk yang sama, this one we call as tetrad. Okay, ni adalah tetrad. So sel induk mikrospora mengalami apa lagi sekali tadi? Mengalami Meiosis. meiosis. Hasilkan apa yang sama? Hasilkan 4 sel anak. 4 sel Anak. 4 sel anak yang kita kenali dia sebagai 4 sel mikrospora. 4 sel mikrospora ni semua muka sama. Mikrospora. So kita juga kenali 4 sel mikrospora yang sama muka dia ni semua sebagai Tetrad. yes, sebagai tetrad. Lepas tu setiap tetrad ni nanti dia akan berkembang membentuk dia bunga. Dia bunga ni yang warna kuning-kuning kalau kena kat baju je. Right. Now, so nak bayangkan ni. Tadi dah mengalami meiosis. Meiosis dia hasilkan 4 sel anak yang kenali sebagai mikrospora ataupun kita kenali dia sebagai tetrad. Lepas tu tetrad ni nanti dia akan berkembang menjadi dia bunga. Dia tetrad ni akan berkembang jadi dia bunga atau butir dia bunga. Lepas tu satu dia bunga, ni dapat 4 tau.
Nampak tak bulat ni? Ni semua kita kenali dia sebagai butir bunga. Ada 4 butir bunga. Setiap butir bunga ni akan mengalami mitosis. Tetapi awak ingat, yang mengalami mitosis bukan sel. Yang mengalami mitosis apa? Nukleus. Yes, terima kasih. Yang mengalami mitosis di sini adalah nukleus. So, nukleus akan mengalami mitosis. So, asalnya, the bunga yang asal ni, dia ada satu nukleus je. Satu nukleus. So, nukleus ni nanti akan mengalami mitosis membentuk 2 nukleus. Satu nukleus kita panggil dia sebagai nukleus tube. Satu lagi kita panggil dia sebagai nukleus penjana. Nukleus tube ni nanti dia akan membentuk laluan. Dia macam guard, tour guard. Dia akan membentuk satu tube panjang. Kita akan belajar nanti. Nukleus penjana ni nanti yang akan jadi gamet jantan. Okay. So far okay tak? So far okay? Okay? Right. Okay. So saya ulang lagi sekali. Sel induk debunga akan mengalami apa? Akan mengalami proses apa? Meiosis. Meiosis. Menghasilkan apa? 4 sel microspora. Yes, 4 sel microspora yang sama jenis tu kita kenali sebagai Tetrad. yes, terima kasih. Kemudian tetrad tu setiap sel microspora tu akan berkembang menjadi apa? Debunga. Debunga. Debunga ni asalnya ada satu nukleus. Lepas tu debunga tu, nukleus apa jadi pada nukleus debunga? Mitosis. Mitosis. Yes, dia akan mengalami mitosis, so dia akan jadi 2 nukleus. So apakah nama nukleus tu? Nukleus tiup dengan nukleus penjana. Yeah, nukleus tiup dan nukleus penjana. Mana satukah yang akan menghasilkan gamet? Nukleus tiup ke nukleus penjana? Penjana. Penjana. Yeah, ini yang menghasilkan gamet. Cerita ni macam dalam tu ada lagi dalam, lagi dalam, lagi dalam. Okay, so sekarang kita nak cerita pasal gamet betina. Gamet betina ni macam ni. Awak bayangkan ini bunga. Hari tu yang korang potong-potong tu, macam yang Farah buat macam rewang-rewang potong tu. Nah, ini dalam ada bunga tu yang korang potong, dalam sekali ni, paling dalam ni, kita ada ovari. Right? Ovari ni, kita akan besarkan bahagian ovari ni, dia akan jadi atas ni. So senang kata, gambar dalam buku teks awak ni adalah pembesaran ovari. Dia just fokus dekat bahagian ovari saja. Okay. Now, dalam ovari ni, bahagian dalam sekali, kita panggil dia adalah sebagai ovule. So saya ambil yang ini cantik sikit. Ni. So kita nak tengok ni slow-slow tau. Yang ini ni berpeluh semalam saya ajar budak 5 uksi. Saya tak tahu dia faham ke tak. Diam je. Diam tu bukan tak tahu, saya tak tahu dia faham ke tak. Saya takut diam yang krik, tak tahu nak tanya apa. Saya risaulah yang tu kan. So ini adalah ovari. Yang ini adalah ovule. So kita nak cerita mengenai ovule. So ovule ni, okay, actually dia berkembang daripada selapis tisu. Okay, satu ovari, senang kata macam ni. Kalaulah dia banyak biji benih, dia banyak ovule. Ovari ni nanti dia akan berkembang menjadi buah. Yang korang makan, yang sedap tu dia akan jadi buah. Ovule ni adalah dia akan berkembang menjadi biji benih. Kalau dia banyak biji benih, maksudnya dia banyak ovule. Okay, so apakah jenis buah-buahan yang ada banyak biji benih? Apakah jenis buah-buahan yang banyak biji benih? Tembikai. Betul. Tembikar, yes. Lagi saya suka ambil betik. So maksudnya kalaulah ovari isi buah, tapi buah boleh ada banyak biji. Kalau dia banyak biji, maksudnya dia ada banyak ovule. Asalnya dia ada banyak ovule. Okay, so sekarang kita nak cerita pasal ovule. Okay, now dekat ovule ni, okay, yang ni berpeluh semalam. Okay, ada term-term yang awak kena ingat. Saya mula satu-satu tau. Ada satu term dekat bahagian ovari. Ovari tu kita panggil sebagai funicle. Funicle ni apa? Funicle adalah tangkai yang melekatkan ovule pada dinding ovari. Nak bagi ada biji tu melekat dengan isi, itu adalah funicle. Kemudian, dekat ovari dia ada placenta. Placenta ni sama je macam placenta manusia. Yang ni placenta sebenarnya adalah untuk membekalkan nutrien. So ingat, bukan manusia je ada placenta, tumbuhan pun ada placenta.
So fungsinya sama. Fungsi plasenta adalah untuk membekalkan nutrien. Okey. Tapi kedudukan plasenta untuk tumbuhan kat mana? Kedudukannya adalah dia melekatkan funicle pada ovari. Yang lekatkan funicle pada ovari adalah plasenta. Apakah itu pula funicle? Tengok Funicle pula yang melekatkan ovule dengan ovari. Ni slow-slow je. Okay. So ingat, funicle yang melekatkan antara ovule dengan dinding ovari. Tapi kalau plasenta, dia melekatkan funicle dengan ovari. Dinding ovari ni sebenarnya kalau dah lepas jadi buah, dinding ovari adalah kulit. Bila dia berkembang, lepas senyawaan, dinding ovari ni akan jadi kulit. Kulit buah. Right. Now, kemudian awak tengok kat sini ni ciri-ciri yang penting tau. Ini adalah funicle. Yang ini adalah micropyle. Micropyle ni adalah satu liang kecil yang membenarkan udara dengan air masuk. Udara dengan air masuk ni penting untuk tumbuhan untuk percambahan biji benih. So dia mesti ada liang kecil nak bagi udara dengan air masuk. So udara dengan air masuk, saya ulang kenapa udara dengan air masuk ini nanti adalah dalam proses percambahan dan awak akan belajar dalam proses persenyawaan. Okay, so ini term-term yang paling penting. Okay, now lepas tu dia ada satu sel. Oh, ini memang deep betul lah. Hari ni saya rasa macam ahli botani. Okay, nucleus. Nucleus ni adalah tisu yang berkembang dalam ovari. Dalam ovari ada satu, tisu tu dia membentuk satu tonjolan. So tonjolan tu kita panggil dia sebagai nucleus. Now, ada satu nucleus ni dia akan berkembang menjadi pundi embrio. So kesimpulannya, pundi embrio ni asalnya adalah daripada nucleus. Salah eja ni. So itu je nak cerita. Kita nak cerita pundi embrio asalnya daripada nucleus. Okay, now kenapa nak cerita pasal pundi embrio? Sebab dekat pundi embrio ni nantilah akan membentuk gamet. So far okay tak? Now, saya ulang lagi sekali. Sekejap Sekejap. Tak apa. Mana? Nah. Alright, so kita nak cerita macam ni. Dekat pundi embrio, kita nak cerita dalam pundi embrio. Dalam pundi embrio nanti dia akan jadi gamet. Okay, so soalan saya. Pundi embrio ni asal daripada tisu apa? Pundi embrio ni asal daripada tisu apa? Nucleus. Yes, dia asal daripada tisu nucleus. Betul lah saya eja nucleus. Nucleus ni sebenarnya apa? Nucleus ni sebenarnya apa? Tisu apa? Tisu yang berwarna ovari. Yes, dia adalah tisu ovari. Dia adalah tisu yang tonjolan membentuk tisu ovari. Now, kalau micropyle tadi, apakah itu micropyle? Apakah itu micropyle? Micropyle tu apa? Satu lubang udara saja. Yes, satu lubang kecil. Micropyle tu nak bagi siapa masuk? Nak bagi apa masuk dalam lubang kecil tu? Udara dengan air. Yeah, udara dengan air. Alright. So, kemudian kita tengok dekat sini, kita ada term yang famous adalah macam ni. Kalau, apakah nama struktur yang boleh membekalkan nutrien kepada ovule? Placenta. Yes, placenta. Kemudian, apakah nama struktur yang melekatkan ovule pada dinding ovari? Funicle. Yes, funicle. So awak ingat kat sini tau, ni satu fakta yang menarik. Placenta ni dia membekalkan nutrien pada ovule kan. Awak nak bayangkan ovule tu anak. Ovule ni nanti yang akan jadi biji benih. Biji. Untuk tumbuhan, kalau kita manusia, kita suka buah. Kita suka isi. Tetapi kalau untuk tumbuhan, dia sayang siapa? Dia tak sayang ovule. Sebab ovule ni akan jadi biji benih. So untuk tumbuhan biji benih ni lah anak dia. Sebab tu placenta dia membekalkan nutrien kepada ovule. Sebab ovule tu yang akan jadi anak dia. Okay, right. Now, so sekarang saya nak cerita je ni. Tadi dalam pundi embrio, dia akan membentuk ni kan. Dia akan membentuk gamet kan. So, macam mana gamet dalam organ betina tu terbentuk? Sebab dalam pundi embrio ni ada sel induk megaspora. So, saya ulang. Ini adalah, saya tunjuk, ini adalah gambar, okay, pundi embrio, pembentukan pundi embrio.
dalam pundi embrio ni dia akan ada sel induk megaspora. Ni. Okey, dalam ovari. So dalam ovari ni, okey, dalam ovari ada ovule. Dalam ovule ni ada pundi embrio. So, macam mana pundi embrio ni terbentuk? Saya ulas slow-slow je. Dia mula cerita dia dengan sel induk megaspora. Ini pun sim. Tapi dia mega. Sel induk megaspora. So, sel induk megaspora, dia akan mengalami meiosis, dia akan mengalami meiosis, dia akan membentuk 4 sel megaspora. 4 sel megaspora, 3 mati, 1 je hidup. Saya ulang slow-slow. Kalaulah dalam tajuk yang ini, pembentukan gamet, dia mesti mula dengan sel induk. Asalnya siapa? So, dalam pembentukan gamet betina, dia mula dengan sel induk megaspora. So, sel induk megaspora, dia akan mengalami meiosis, membentuk 4 sel megaspora. Tapi dia pelik dengan pembentukan gamet jantan. Tadi gamet jantan, dia akan membentuk 4 sel mikrospora yang kita kenali dia sebagai tetrad. 4 semua hidup kan? Tetapi kalau untuk gamet betina, sel induk megaspora, dia akan mengalami meiosis, dia akan membentuk 4 sel. 4 sel ni 3 mati. Tinggal 1. So far okey tak? Okey. Okey. So, tinggal 1 ni je, gemuk. Tinggal 1 ni je. So, 1 ni ada perasan tak? 4 sel megaspora ni, dalam yang saya lukis ni, nukleus dia ada berapa? Nukleus dia ada berapa? 1. Ni sayang. Nukleus dia berapa? Ni 1 sel. Sayang. Ni. Ini 1 sel induk megaspora. Asal sel induk megaspora ni ada berapa nukleus? 1. Nampak tak? Ni 1 sel je. Saya tengah cerita ni. Saya ulang lagi sekali tau. Ini sel induk megaspora mengalami meiosis menghasilkan 4 sel. Ni 4 sel yang biasa. Semua sel ada nukleus tapi nukleus dia baru 1. 4 ni mati. Tinggal 1. Okey. So 1 sel megaspora ni nukleusnya akan mengalami mitosis 3 kali. So senang kata macam ni. 1 4 sel megaspora ni dia akan memenuhi ruang ni. Nampak tak? Dia terus jadi gemuk. Okay. So, asalnya 1 sel ni, 1 nukleus ni, dia akan mengalami mitosis 3 kali, membentuk berapa nukleus? 8. Yes, dia akan membentuk 8 nukleus. So, 8 nukleus ni ada nama-nama dia. Kalau 3 atas, atas, 3 nukleus yang atas tu, okay, dia akan membentuk sel antipodal. Tengah, macam khatulistiwa, tengah, 2 nukleus kat tengah, dia akan membentuk nukleus kutub. Bawah ni, dia akan membentuk 2 sel sinergik dan 1 yang besar gemuk ni, dia akan membentuk sel telur. Tak apa, relax tau. Saya ulang slow-slow. Now, kita nak bayangkan 1 sel induk mikrospora ni, okay. Alright, dalam 1 sel induk dalam 1 pundi embrio, dia ada sel induk embrio ataupun nama dia adalah sel induk megaspora. Sel induk megaspora ni dia mesti start daripada induk tau. Sel induk megaspora ni akan mengalami apa? Meiosis. Yes, dia akan mengalami meiosis membentuk berapa sel anak? 4 sel anak. So 4 sel anak ni kita kenali dia sebagai 4 megaspora. Bila dah jadi anak, kita panggil dia 4 megaspora. 4 megaspora ni semua hidup tak? Tak. 4 megaspora ni semua hidup tak? Tak. Berapa hidup? 1. Yes. So yang ini semua akan mati. Tinggal 1 je hidup. Ini je yang hidup. Yang hidup ni seronok tau. Ini akan gemuk, besar. So, 1 megaspora yang hidup ni, dia akan berkembang besar memenuhi ruang ovule ni tau.
Dia besar. Asalnya ni tau. Satu ni je. Sekejap. Asalnya satu ni je. Ni je. Sekejap lagi. Alamak besar sangat. Okay. Ini. Dia tiba-tiba daripada ni gemuk jadi macam ni. Okay. Right. Dia akan berkembang. Sebab tu kita kata perkembangan pundi embryo. Now. Kemudian megaspora ni yang hidup ni megaspora. Megaspora. Okay. Nukleus dia ni nukleus. Nukleus dia akan mengalami mitosis. Berapa kali? 3, 3 kali. So bila 3 kali, akhirnya dia menghasilkan berapa nukleus? 8. Yes, very good. Dia akan menghasilkan 8 nukleus. So 8 nukleus ni ada nama yang special. Contoh, 3 atas kita kenali dia sebagai sel. Antipodal. Yes, A atas antipodal. 2 tengah. Nukleus kutub. Yes, nukleus kutub. Awak ingat tengah ni macam khatulistiwa. Belajar tak geografi dulu? Okay, yang tengah kan khatulistiwa. So kutub, KK, kutub. Lepas tu telur, bayangkan telur tu mesti besar. So, yang besar satu ni, kita panggil dia sebagai sel telur. Sel telur ni ada 2 orang dayang. Yang asisten, yang teman dia kat tepi. Kita kenali dia sebagai sel. Sinergi. Yes, sel sinergi. Now, cuba bayangkan. Ada 8 orang anak dara yang akan kahwin, jumpa gamet, 3 je. Okay. Persaingan dia sangatlah sengit. So, senang kata, okay. Daripada 8 nukleus ni tadi yang terhasil, ada 3 saja atau ada 3 je yang akan terlibat dalam persenyawaan. Next phase. Next phase. So, yang akan terlibat dalam persenyawaan adalah this one tau. Sekejap Nukleus kutub ni, nanti dia akan jumpa 2 nukleus kutub ni macam kembar tau. Ada seorang ni, 2 nukleus kutub ni nanti akan jumpa dengan gamet jantan. Gamet jantan. Gamet jantan. Nukleus telur pun akan terlibat dalam persenyawaan. So senang kata kesimpulannya, kita ada 8 nukleus. Hanya nukleus kutub dengan sel telur sahaja yang terlibat dalam proses persenyawaan. Okay, right. So, now yang ini. Dia kata kat sini. Ni tak payahlah. Alright, jom kita buat latihan Now, ini saya dah kata. Hari tu saya cakap dengan awak tak? Saya lupa lah. Saya kata setiap butir dia bunga, dia lain bentuk-bentuknya. Katakanlah macam bunga raya, bentuk dia punya butir dia bunga dia macam durian. Ni dah ajar tak? Kalau semalu dia melekit. Macam dah ajar. Kalau lalang, dah kan? Belum. Dah kan? Belum Lupa lah. Yang ini lalang. So senang kata sebenarnya kalau CSI, saya suka tengok cerita polis-polis yang forensik tak. Diorang boleh tahu kalau butir dia bunga tu jenis mana satu. Sebab setiap butir dia bunga, dia unik. Bunga raya bentuk dia lain, semalu lain, lalang lain. So kita boleh tahu butir dia bunga tu daripada spesies apa. Inilah menarik. Okay, now. So, kat sini ini dah. Okay, now. Kita buat latihan. Okay. Nampak sel yang membeza dan membentuk dia bunga. Asalnya, macam mana dia bunga ni terbentuk? Melalui apa nama sel asal tu? Sel yang membentuk gamet, sel yang membentuk dia bunga tu, apa nama dia? Proses yang mula-mula sekali untuk menghasilkan dia bunga tu. Apakah nama dia? Sel induk apa? Microspora. Yes, ini adalah sel induk mikrospora. Kalaulah dalam pundi embryo yang boleh membentuk gamet tu tadi, sel induk apa? Megaspora. Yes, sel induk megaspora. Nampak tak? So dia kata kat sini namakan sel yang membeza membentuk dia bunga dan pundi embryo. So jawapannya adalah sel induk makrospora dan satu lagi sel induk megaspora. Okey. Amalin masuk. Amalin, ajar yang benda yang sama ni Amalin.
Hai Amalin. Ini topik sama tau, macam semalam. So just buat refresh je ni. Okay, now. Dalam pembentukan dia bunga, dalam pembentukan bunga, nukleus dalam dia bunga akan membahagi secara mitosis dan menghasilkan dua nukleus. Okay, apakah nama nukleus dalam dia bunga tadi? Nukleus tiup. Nukleus tiup. Satu lagi? Bencana. Nukleus penjana. Antara nukleus dengan nukleus penjana, mana satukah yang akan membentuk gamit jantan? Janda. Bencana. So nukleus penjana ni akan membentuk gamit jantan. Yay. Now, apakah kepentingan? So dia kata kat sini, apakah kepentingan proses meiosis dalam pembentukan bunga dan sel induk pundi embryo? Meiosis ni sebenarnya dia menghasilkan sel yang macam mana? Sel yang diploid atau sel yang haploid? Diploid. Yes. So apa je awak kata kalau soalan dia tanya apakah kepentingan proses meiosis? Proses meiosis ni awak nampak je meiosis dia adalah untuk proses hasilkan sel anak yang bilangan kromosomnya separuh, sel anak yang di haploid. Haploid ni kalau kita pakai what do we call simbol, kita pakai 2N atau N saja. N. Kita pakai N sahaja. Nah, setelah proses pembentukan pundi embryo lengkap, sel ini mengandungi 8 nukleus. Okey, saya lukis dulu. Paling atas ada berapa? 3. 3. Yang 3 tu apa kita panggil? Antipodal. Yes, sel antipodal. Tengah ada berapa tengah? 2. So 2 tengah ni, ini kita kenali dia sebagai Nukleus kutub. nukleus kutub. So kita ada 3, 2 dah 5, tinggal lagi 3. Bawah tu ada satu yang gemuk besar ni. Ini kita Telur. panggil apa? Ini adalah sel telur. Sel telur ni dia ada BFF kembar. Apa nama dia? Sinergi. Sel sinergi. Okay, tadi saya cakap sinergi G. Okay, antara ada nukleus ni banyak, mana satukah antara ni 88 ni yang terlibat dalam proses persenyawaan? Sel telur dengan nukleus kutub. Sel telur dan juga nukleus kutub. So yang ini yang dapat kahwin, sian ada 8 orang adik-beradik, yang kahwin 3 orang je. So yang kahwin adalah 2 nukleus kutub ni akan jumpa satu gamit jantan. Satu lagi, satu sel telur ni akan jumpa juga satu gamit jantan. Yang kahwin ini je. So saya punya soalan tau, ini belum masuk lagi. Kalau nukleus kutub awak nampak je, ini adalah nukleus kutub ni dia N tau. Ni tak payahlah, ni nanti awak pening. So ini adalah soal jawapan dia, menghasilkan gamit yang diploid haploid. So ini jawapan dia lah. Okay, ini tadi nampak tak? Ini adalah antibodal, ini adalah nukleus kutub. So nukleus kutub ada 2. So awak ingat semua sel ni kalaulah dia daripada hasil meiosis, bilangan sel dia mesti separuh. So kita akan guna simbol dia N. Ini pun kita guna simbol N. Semua pakai N. Okay, tapi yang ini akan mati, luluh. Ini pun akan luluh. Yang akan kahwin 2 ni je. Nukleus kutub dengan sel telur. So far okay tak? Laju sangat tak? Ada lagi 20 minit. So far okay tak? Okay. Right, saya masuk. Sebab awak lambat. Budak saya tak tahu macam mana. Semalam saya tercepat sangat Lukman. Semalam habis tau ni. Okay, now. Kita masuk 6.3. Dalam 6.3 ni adalah tajuk pendebungaan dan juga persenyawaan. Okay. So, apakah proses pendebungaan? Apakah maksud pendebungaan? Macam mana proses pendebungaan tu berlaku? Kita nak memerihatkan pendebungaan. Apa yang korang dulu ingat masa korang belajar? Proses pendebungaan dia melibatkan butir bunga. Proses pendebungaan apabila butir bunga Dari enter ke stigma. Yes, apabila butir bunga
jatuh atas stigma. So itu yang kita panggil dia sebagai pendebungaan. So kita nak cerita daripada apa jadi sekarang, kita lepas ni kita nak bincang apa jadi nasib kepada butir bunga ni. Apa jadi bila butir bunga jatuh atas stigma? Butir bunga ni bila jatuh atas stigma, dia akan membentuk tiup bunga. Okay? Alright. Lepas tu bila tiup bunga, dia akan melibatkan penghasilan gamit jantan. So hari ni kita nak belajar 6.31, 6.32 dan 6.33. Kenapa kita panggil dia sebagai persenyawaan ganda dua? Persenyawaan ganda dua ni adalah disebabkan proses persenyawaan tu ada dua. Kan sebab dalam tumbuhan nanti kita akan perasan nukleus penjana ni nanti akan menghasilkan dua gamit jantan. Nukleus penjana dalam butir bunga satu ni butir bunga dia ada dua nukleus. Satu adalah nukleus tiup, satu adalah nukleus penjana. Nukleus penjana ni nanti dia akan mengalami mitosis. Dia akan menghasilkan dua gamit jantan. Satu gamit jantan kahwin dengan sel telur. Satu gamit jantan dia akan kahwin dengan kembar nukleus kutub. Sel kutub. Nukleus kutub. Dengan dua nukleus kutub. Sebab tu kita panggil, kalaulah persenyawaan dalam tumbuhan, kita panggil persenyawaan ganda dua. Kenapa dalam tumbuhan kita kenali dia sebagai persenyawaan ganda dua? Sebab dalam tumbuhan ada dua gamit jantan. So dua gamit jantan ni akan terlibat dalam persenyawaan. So ada dua proses persenyawaan, sebab tu kita panggil dia sebagai persenyawaan ganda dua. Tadi saya kata satu gamit jantan tu akan kahwin dengan sel telur. Satu gamit jantan ni ini N. So gamit jantan yang kahwin dengan telur ni nanti akhirnya dia akan membentuk zygot. Yang ni akan membentuk zygot. Yang kahwin, satu gamit jantan ni kahwin dengan dua nukleus tiup. Ini bayangkan sini adalah F. Dua nukleus tiup ni N dan juga N. Yang ini akan membentuk nukleus triploid. Ni relax je, saya ajar slow-slow je. Kalau tak faham cakap tau. Semalam saya tak tahu saya ajar betul ke tak. Semua diam je kan. Now, dalam proses persenyawaan tumbuhan, proses pendebungaan mesti jadi dulu. Ulang slow-slow. Persenyawaan tak akan berlaku jika tak ada pendebungaan. Okay. So, senang kata proses pendebungaan ni adalah penting. Ini adalah proses pendebungaan. Okey, ini adalah proses pendebungaan. Tadi lagi sekali Aina cakap apa proses pendebungaan? Apakah itu proses pendebungaan? Dari pemindahan debunga dari enter ke stigma. Yes, so pemindahan debunga daripada enter ke stigma. So butir debunga jatuh atas stigma, ini kita panggil dia sebagai pendebungaan. So ini adalah stigma. So saya nak bagi satu. Apakah ciri stigma ni? Stigma ni rasa manis tau. So kat stigma biasanya ada apa? Ada stigma yang rasa manis. So kat stigma ni sebenarnya ada apa? Madu. Yes, stigma ni, ini adalah stigma. Ada stigma dia rasa manis sebab dekat stigma ni dia ada madu. Madu dalam tumbuhan ni, dekat sini kita panggil dia kadang-kadang bahasa buku panggil nektar. So nektar tu apa? Sebenarnya nektar adalah madu. Madu yang ada dekat bunga kita panggil dia sebagai nektar. So, proses pertama, butir bunga jatuh atas stigma. Okay, now sebelum tu, back ke belakang sikit. Macam mana butir bunga ni boleh jatuh atas stigma? Okay, butir bunga ni jatuh atas dengan stigma dengan syarat enter mesti matang. Bila enter matang, dia akan pecah. So ayat yang pertama ni sebenarnya ini adalah peristiwa sebelum proses pendebungaan. So ayat yang ini daripada buku teks awak 101. Awak tengok buku teks awak. Okay, 101.
dinding enter pada debunga, okey, dia akan mengering dan pecah. Bila pecah, debunga tu tersebar. So rules dia, macam mana debunga ni boleh jatuh atas stigma? Rules dia, awak nak bayangkan debunga tu mesti bebas daripada enter. Dinding enter mesti pecah. Bila dinding enter pecah, debunga dalam pundi debunga tu akan dibebaskan. Dan bunga ni akan dipindahkan ke stigma. So proses pendebungaan, okay, yang ini. Proses pendebungaan ada dua. Pernah belajar tak proses pendebungaan ada dua? Ada tak belajar proses pendebungaan ada dua? Kalaulah butir bunga tu jatuh atas pokok yang sama, apakah kita panggil? Pendebungaan ada dua. Katakanlah pokok debunga rumah Mirza jatuh dekat dekat rumah Fatia. So itu pendebungaan jenis apa? Pendebungaan jenis kacuk atau pendebungaan sendiri? Kacuk. Kacuk. Pernah dengar tak kacuk? Kacuk tu maksudnya kacuk tu daripada pokok yang lain. Kalau pendebungaan macam ni tau. Pendebungaan adalah proses butir debunga jatuh atas stigma. So proses pendebungaan tu, butir debunga jatuh atas stigma ada dua cara. Sama ada bayangkan ini bunga. Alamak. Okay, right. Katakanlah ini bunga yang sama. Bunga ni dia ada butir bunga. Butir bunga ni jatuh atas pokok yang sama. Itu kita panggil dia sendiri, pendebungaan sendiri. Biasanya pendebungaan sendiri dia tak menggunakan ejen pendebungaan sebab dia boleh jatuh sendiri. Tapi kalau pendebungaan kacuk, satu ni katakanlah yang kuning ni daripada rumah Fatia. Yang ini ni katakanlah daripada rumah Mirza N. Daripada rumah Fatia yang jauh tu, dari Shah Alam tu, nak sampai dekat rumah Mirza, dekat Bukit Badung. So of course lah dia kena pakai ejen. Kan? So apabila butir bunga daripada rumah Fatia boleh sampai ke rumah Mirza, yang ini memerlukan ejen pendebungaan. So pendebungaan jenis ini dikenali sebagai apa? Kacuk. Pendebungaan kacuk. Satu lagi pendebungaan sendiri. Tadi saya kata antara pendebungaan sendiri dengan kacuk, yang mana satukah yang memerlukan ejen pendebungaan? Kacuk. Kacuk. Sebab kacuk adalah daripada pokok yang lain. Kalaulah butir bunga jatuh atas stigma pokok yang sama itu sendiri. Dia tak susah. Tapi kalau daripada pokok yang lain, butir bunga ni nak jatuh ke sini, dia perlukan ejen. So yang ini kita panggil dia sebagai pendebungaan kacuk. So pendebungaan kacuk ni dia memerlukan ejen pendebungaan. So far okay tak? Okay. Ya? Alright. Okay, now lemau sikit. Tak, tajuk ni pening sikit sebab dah lah baru lepas AdMed. Lepas tu nak belajar tajuk ni pula kan. So slow-slow tau. So ayat pertama tadi, ayat pertama tadi kita kata enter tu akan pecah daripada, debunga. Ayat pertama ni sebenarnya kita nak cakap debunga ni akan terbebas daripada enter yang matang. Kemudian ayat yang kedua ni, okay, debunga ni adalah proses pendebungaan. Yang kedua ni proses pendebungaan. Kenapa saya kata proses pendebungaan? Sebab butir debunga jatuh atas stigma. Okay, so sekarang ini tak ada masalah tau. This one tak ada masalah. Ini adalah statement nombor 1, nombor 2, nombor 3. So saya tengah cerita statement nombor 1, nombor 2, nombor 3. Susah tak? So far okay tak? Saya ulang slow-slow. Macam mana debunga tu boleh dibebaskan? Macam mana debunga tu boleh terbebas? Macam mana debunga boleh terbebas? Enter yang matang. Yes, enter matang. So ingat kalau enter matang, pundi embryo kat pundi debunga akan pecah. Enter matang. So pundi debunga ni bila dia dah matang, bila dah terbebas, apa jadi seterusnya pada debunga tu? Berlaku pendebungaan.
Yes, berlaku pendebungaan. Apakah maksudnya pendebungaan? Proses pendebungaan. Apakah maksud proses pendebungaan? Dia bunga jatuh atas stigma. Yes, very good. Dia bunga jatuh atas stigma. So sekarang kita nak tengok episod seterusnya. Apa jadi bila dia bunga jatuh atas stigma? Bila dia bunga jatuh atas stigma, ayat yang nombor 3 ni, okay, dia bunga ni akan bercambah. Ini adalah episod ketiga. Dalam episod ketiga, dia bunga akan bercambah. Sekejap, saya nak make sure saya tak memberi ajaran sesat. Yang ini nombor 3, kita nak kata dia bunga akan bercambah. So, bila dia bunga ni bercambah, dia akan membentuk apa? Dia bunga bercambah dan sebenarnya kan, ni kan awak nampak dia bercambah. Macam mana awak tahu bercambah? Sebab terbentuknya tiub dia bunga. Dia bunga akan bercambah dan tiub dia bunga akan terbentuk. Saya nak bagi tahu tau, dalam buku awak ni dia macam tiba-tiba dia potong pula bahagian ni. Macam mana tiub bunga ni boleh terbentuk? Tiub bunga ni terbentuk actually adalah daripada nukleus tiub. Nukleus tiub ni yang membentuk tiub dia bunga. Nah, nukleus tiub ni membentuk tiub dia bunga ni, okey. Ini mesti kat depan. Kemudian awak tengok dekat sini, ada gamit jantan ni kan. Gamit jantan ni hasil daripada mana? Ini adalah daripada apabila nukleus penjana mengalami mitosis. Ni nanti dulu tau. So maksudnya gamit jantan ni asal daripada nukleus penjana. Tu je saya nak cakap. So saya ulang lagi sekali tau. Butir dia bunga jatuh atas stigma. Kemudian bila butir dia bunga jatuh atas stigma, bunga akan bercambah. Okay. Kemudian bila dia bunga akan bercambah, tiub dia bunga akan terbentuk. Lagi sekali tadi saya kata, macam mana tiub asal tiub dia bunga tu terbentuk? Macam mana tiub dia bunga tu boleh terbentuk? Sebab nukleus tiub. Yes, very good. Sebab nukleus tiub. Kemudian, ini awak tengok, kalaulah daripada gambar ni, awak tengok, ini semua ni, ini kejap saya ambil cantik. Ini semua ni, ini adalah nukleus tiub. Okay, sorry, tiub dia bunga. Ini adalah tiub dia bunga. Ini adalah tiub dia bunga yang dibentuk oleh nukleus tiub. Ikut awak, ikut daripada gambar ni, tiub dia bunga ni, dia akan terbentuk sepanjang mana? Terbentuk kat mana? Ayat saya pun tak betul ni. Okey, nukleus tiub ni akan terbentuk sepanjang stil dan dia pergi menghala pergi ke mana? Nukleus tiub ni, dia terbentuk memanjang, dia nak pergi ke mana tu? Laluan yang nukleus tiub yang panjang tu, dia nak pergi ke mana? Lagi sekali, Fad? Ke ovul. So, senang kata, ini adalah nukleus tiub. Sorry, tiub dia bunga. Tiub dia bunga ni akan berkembang menuju ke stil dan akhirnya dia akan menuju ke ovul. Okay, so nombor 3 ni dah, nombor 4 ni kan? Ni kan? Alright. Ini dah tadi. Dia bunga akan mengalami, akan dipindahkan ke stigma, mengalami percambahan dan membentuk tiub. Okey, kemudian nukleus penjana pada masa sama, nampak tak? Nukleus penjana akan bergerak, okey, membentuk dua gamit jantan. Ini kita dah terang. So ayat nombor 3 tau. Ni ayat nombor 4 tau. Ayat nombor 4 saya, pada masa yang sama, nukleus penjana akan mengalami mitosis membentuk dua gamit jantan. Okay, dia nak cakap macam ni tau. Dia bunga ni tadi akan bercambah. Lepas tu dia akan membentuk tiub dia bunga. Tiub dia bunga terbentuk di sepanjang stil. Dan
menuju ke mana tadi? Apa destinasi dia? Ovule. Yes, menuju ke ovule. Pada masa yang sama, tadi saya kata nukleus penjana akan mengalami mitosis membentuk 2 gamet jantan. Okay, now sekarang awak tengok nukleus tube. Nukleus tube ni, objektif utama nukleus tube ni adalah best friend paling baik, dia sanggup berkorban. Nukleus tube ni, dia memastikan gamet jantan dapat jumpa girlfriend dia. Okay, so nukleus tube ni akan terbentuk hinggalah tiba dekat pundi embrio yang letaknya ke ovule. Okay, apabila tiba ke pundi embrio, nukleus tube dia bunga akan menembusi ovule. Pada masa sama, bila dia dah menembusi ovule, nukleus tube tu akan hilang. So senang kata saya nak cakap ayat dia macam ni je. Nukleus tube ni akan tumbuh ke arah ovule dan akhirnya dia akan melalui makropil. So bila dia melalui makropil, okay, nukleus tube mati. Objektif dia hidup nak cut gamet jantan jumpa girlfriend dia je. Objektif nukleus tube tu hidup nak make sure gamet jantan tu sampai ke makropil je. Once sampai makropil, tugasan dia habis and then dia mati. Alright, so dia mati untuk apa? Dia nak bagi laluan kepada 2 gamet jantan. Satu gamet jantan tu tadi saya kata satu gamet jantan jumpa siapa? Dia ada 2 gamet jantan. Satu gamet jantan jumpa siapa? Sel telur. Yes, dia ni gamet jantan. Saya buat gamet jantan kahwin dengan sel telur. Satu lagi gamet jantan ni untung kahwin dengan siapa? Kutub. 2 sel kutub. Nukleus kutub ke sel kutub? Nukleus. Yes, 2 nukleus kutub. Yang ini kahwin dengan satu gamet jantan. So ini yang kita panggil dia sebagai persenyawaan ganda 2. Now dia tambah sikit, yang ini adalah ditambah extra knowledge. Hujung tiup dia bunga ni akan merembeskan enzim. Senang kata macam mana dia boleh bergerak, maksudnya macam mana dia boleh bergerak sepanjang stil sebab ada enzim yang terlibat. Okay, right, jom. Dah habis nak buat latihan. Ni sebab pening. Okay, now cerita dia lagi sekali. Daripada gambar rajah ni. Okay, dah habis tau ni. Kesimpulan terus. Okay. Terangkan proses pendebungaan sehingga persenyawaan ganda 2. So ayat yang pertama. Tadi kita belajar. Terangkan proses pendebungaan. Okay, saya bagi mula-mula kat Fatia lah. Fatia, try Fatia. Pertama. Episod pertama. Enter matang. Enter matang, dia bunga pecah. Bukan dia bunga pecah. Enter matang, dia Dan bunga pecah. Allah. Sekejap. Dia bunga terbebas. Lepas tu dia bunga buat apa? Dia bunga jatuh. Kemudian? Yes, dia bunga jatuh atas stigma. Okay, pass baton, Fat. Lepas dah jatuh atas stigma, apa jadi? Sambung. Orang lain pula. Fatia bagi ke orang lain. Miza Nafisa. Okay, Mirza N. Bila dia bunga jatuh atas stigma, apa jadi pada dia bunga tu? Dia akan mengalami pencambahan. Yes, dia bunga dia akan bercambah. Lepas tu dan membentuk tiup. yes, dan tiup dia bunga terbentuk. Okay, Mirza, sambung pass baton. Okay, ini dah settle sini, Okay, ini tadi episod 1. Ni episod 1 dan episod 2. Episod 3 dah kat sini. Okay, dia akan terbentuk. Okay, episod 3. Syamil. Okay, Syamil ni suka type kan? Ya, cikgu. Okay, Syamil. Okay, dia bunga bertambah. Dia bunga akan terbentuk. Lepas tu, dia bunga ni terbentuk sepanjang mana? Sepanjang Sampai apa ke ni? ovul. Tapi yang ni sebelum ovul ni dia terbentuk sepanjang apa ni?
Yang saya lukis ni, Syamil nampak tak? Ni apa? Yang panjang, lepas stigma dia ada panjang tu. Apa namanya? Still. Yes, terima kasih. So, tiup dia bunga. Tiup tu bunga ni terbentuk bahasa kita tau. Terbentuk, kalau tak cantik bagi tahu saya, terbentuk di sepanjang stil ke ovule. Saya tambah sikit tau. Dengan bantuan enzim. Okay, Syamil sambung. Nombor ini 4. Okay, nombor 5 nak cerita. Pada masa sama, apa jadi pada nukleus penjana? Okay, Syamil, pass baton. Ni dah settle. Lokman. So, apa jadi, macam mana tiba-tiba pada masa sama tu kan dia bunga terbentuk di sepanjang stil nak pergi ke ovule ni kan? Okay, lepas tu pada masa sama, kenapa tiba-tiba ada gamit jantan tu? So, cerita macam mana tiba-tiba timbul pula gamit jantan? Gamit jantan ni dia adalah hasil daripada nukleus mana? Pada masa sama pembentukan tiup dia bunga, nukleus penjana. Luman. Nukleus penjana. Mitosis. Mitosis. Membentuk. Gamit jantan. Yes. Membentuk, saya rasa dia dah tertidur kan ni. Membentuk 2 gamit jantan. Okay. 2 gamit jantan. Okay. Alright. Syamil, point orang lain. So sekarang kita bayangkan episod seterusnya. Syamil bagi ke orang lain, Syamil. Syamil. Syamil, ada kat situ lagi ke? Lain tak bagus. Bagi kat orang lain. Nak buat episod nombor 6 ni pula, episod ke-6. Jimmy lah. Jimmy, lama tak jumpa, rindu. Jimmy, janganlah left the meeting. Jimmy, awak tak kesian kat saya ke? Terus menyamakan gamit jantan. Yeay! Jimmy, pasal apa? Dia dah nukleus. Okay, cerita dia episod ke-6. Episod ke-6 ni awak rasa dia dah, ni kita nak cerita bila dia sampai dekat sini. Macam nak buat ayat tu, Jimmy? Apabila tiba di pundi embrio, saya buat ayat dia. Apabila tiba di pundi embrio ni kat ovule tau. Pundi embrio. Nukleus tiup tu apa? Tiup dia bunga akan menembusi ovule. Tiup dia bunga. Tiup dia bunga menembusi ovule. Macam mana dia boleh tembus ovule? Dia kena pecahkan apa? Macam mana tiup dia bunga ni boleh menembusi ovule? Dengan apa? Memecahkan apa? Dengan lalu apa? Melalui apa? Ayat dia. Melalui apa? Dia boleh menembusi ovule kena lalu siapa? Ada pagar. Dia nak masuk ovule. Dia nak masuk istana nama ovule. Tapi dia kena lalu satu pagar tu. Apa nama pagar tu? Dia kecil je. Mikropil. Yes, melalui. Terima kasih siapa tu sayang. Dia dekat-dekat Jimmy. Namalin. Bagusnya awak. Melalui mikropil. Jauh ni tahu mikropil. Okay, melalui mikropil. Okay. Now, Jimmy, bila dia dah lalu mikropil, sebenarnya tiup dia bunga tu akan buluh tau. So sekarang, bila dia dah pecah dan lalu ovule, apakah proses yang berlaku? Nombor 7 kat sini.
Okay lah. Okay, so bila dia dah menembusi mikrofil, yang seronok, yang happy gamit jantan tau. So bila dah tembus melalui mikrofil, satu gamit jantan jumpa siapa? Kahwin dengan siapa? Satu gamit jantan kahwin dengan siapa? Sel Satu gamit telur. jantan. Yes, satu gamit jantan ni, ini N, dia akan kahwin dengan sel telur. ST tau saya tulis, sel telur. Sel telur membentuk apa? Zygote ke nukleus triploid? Ke? NN zygote ke nukleus triploid? Zygote. Zygote, pandai pun. Satu lagi gamit jantan, tak cukup ruang dia. Satu lagi gamit jantan, kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan kembar. Nukleus kutub. Yeah, dia akan kahwin dengan nukleus kutub membentuk nukleus Endosperma triploid. yes, endosperma triploid ataupun nukleus triploid. So, kesimpulannya, terima kasih. So, kesimpulannya, persenyawaan ganda dua. Apakah yang awak faham mengenai proses persenyawaan ganda dua ni? What do you understand about persenyawaan ganda dua? Okay, sebelum tu. Sebelumnya berlakunya proses persenyawaan, apakah proses yang perlu berlaku dulu? Pendebungaan. Terima kasih pendebungaan. So, pendebungaan mesti jadi dulu. Senang kata, kalau tak berlakunya pendebungaan, tiup dia bunga tak boleh bercambah. Bila dia bunga tak bercambah, tak bolehlah bawa gamit jantan. So, bila gamit jantan tu tak boleh dibawa, so proses persenyawaan tak boleh berlaku. Sebab tu ada satu cerita, saya ingat dulu kecil-kecil saya ada cerita kartun. Bee kot. Kononnya semua bee tu mogok tak nak melakukan pendebungaan, semua bunga tu mati. Something like that. So senang kata, ejen pendebungaan ni penting. Proses pendebungaan ni penting. Kalau tak ada proses pendebungaan, persenyawaan tak berlaku. Kalau tak ada proses persenyawaan, bunga tak boleh jadi buah. So basically, proses pendebungaan ni penting. Sebab tu apa-apa buah, macam musim durian, dia mesti start dengan musim bunga. Dan bunga itu mesti ada pendebungaan. Senang kata, buah dia mesti ada bunga. Dan bunga yang cantik tu mesti ada pendebungaan. Kalau tak ada pendebungaan, persenyawaan tak berlaku. Jika tak ada persenyawaan, tak ada buah. So buah tu hasil daripada proses persenyawaan. Tapi persenyawaan untuk tumbuhan ni, dia unik. Proses persenyawaan untuk tumbuhan ni, kita kenali dia sebagai persenyawaan apa? Persenyawaan Ganda dua. ganda dua. Kenapa kita panggil dia sebagai persenyawaan ganda dua? Kenapa dalam tumbuhan ni kita kenali dia sebagai persenyawaan ganda dua? Sebab Sebab dia melibatkan dua gamit jantan kan? Satu gamit jantan tu kahwin dengan siapa? Telur. Ya. Yang ini satu gamit jantan ni, gamit jantan kahwin dengan sel telur membentuk apa? Zygote. Ya, membentuk zygote. Satu lagi gamit jantan kahwin dengan siapa? Nukleus tiup. Nukleus? Yeah, nukleus kutub. So, yang ini akan kahwin dengan satu gamit jantan ini untung kahwin dengan kembar terus. Membentuk apa? Bila dia dah berlaku persenyawaan, dia akan gamit jantan mensenyawakan dua nukleus kutub membentuk Nukleus Triploid. membentuk nukleus triploid. So, itu sahaja. So, homework awak nanti seorang kena rajin ni kalai selalu kalai paling rajin ni. So, homework hari ini adalah buat latihan formatif 6.2. Nanti saya bagi tahu, ingatkan balik. 6.2 dan saya tambah satu lagi. Awak kena, saya minta maaf, you have no choice. Awak kena lukis proses nota, awak kena buat nota persenyawaan ganda dua. So, buat nota persenyawaan ganda dua. Berdasarkan apa yang awak faham, awak buat cerita awak sendiri. Kalau awak nak salin pun boleh, nak buat ayat sendiri pun boleh. So, itu sahaja. Do you have any questions? Kita dah tinggal 1 minit saja. Saya cuba timing masa sebab saya fikir kesian kat awak. Sebab saya fikir bukan bio je. Awak ada subjek lain lepas ni. Oh? Anything? Sebab lepas ni rehat. Tapi saya tak apa.
PM. Okay. Ada Google Meet tak? Saya nak cuba nak bagi awak ada space tau untuk sebelum satu kelas ada gap sikit. Ada satu kelas gap sikit. Sebab saya rasa kalau korang habis je bio, zap terus masuk kelas lain, saya rasa otak awak susah nak proses. Awak baru nak proses maklumat bio kan, and then nak kena masuk lain. So saya nak bagi awak ada buffer tau, masa buffer. Maksudnya ada masa untuk proses dulu. So do you have any problem? Sebenarnya Ada. Okay. lukis. Ya, lukis dengan siap label kalau rajin colour. Okay, ini saya tak sabar nak tunggukan live Nota. Okay, siapa lagi? Mirza N punya nota pun, Adlin dia punya kemas. Ya Allah, korang kadang-kadang saya rasa rendah diri, insecure tengok korang punya nota kan. Okay, so anything? Dah? Dah. Okay, so saya minta maaf atas segala salah dan silap. Thank you so much for your time, for your effort. So insyaAllah kita jumpa lepas raya kan? Ni dah last class kan? Ada lagi tak? Ni last class kan? Ada last, okay. Kalau last macam tu saya ucap selamat hari raya dululah. Okay, selamat puasa. Selamat hari raya. Okay. Okay, stay safe tau. Paling penting jaga diri, banyak kes tau. Stay safe, okay? Right, jaga SOP. Alright, okay. Assalamualaikum. Okay, Amalin. Thank you so much, Amalin. Jauh. Kirim salam kat Mak. Bye. Saya terima kasih semua. Salam. Bye.